Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita pada pagi ini dan Allah Taala kurniakan pula kita taufik dapat kita bersama-sama selain daripada solat subuh berjemaah, zikir berjemaah, doa berjemaah, dan dapat pula membaca kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati mereka dan memberikan kita manfaat dengan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Tuan-tuan, bila kita baca kitab Al-Adhkar susunan Imam An-Nawawi ini, zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, teringat kita pada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi di kalangan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Taala lupakan mereka pada diri mereka sendiri. Jadi orang yang lupa pada diri sendiri, maksudnya lupa nak buat baik untuk diri sendiri, bermula daripada melupakan Allah Taala. Lupa pada Allah, Allah akan lupakan mereka pada diri mereka sendiri. Jadi itulah salah satu sebab pentingnya kita baca kitab seperti Al-Adhkar ini, supaya kita mengingati Allah, maka Allah akan ingatkan kita apa yang baik untuk kita. Kadang-kadang bukan kita tak nak buat benda baik tu, tapi lupa, terlepas dan sebagainya. Banyak je benda-benda baik yang kita boleh buat dalam hidup ni, kita terlepas pandang, tak dapat nak buat dan sebagainya, sebab Allah lupakan kita. Kenapa kita lupa? Allah lupakan. Kenapa Allah lupakan kita? Sebab kita lupa Allah terlebih dahulu. Okay, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada bab zikir-zikir yang disyariatkan pada hari raya, walaupun belum raya lagi, tapi kalau nak tunggu raya baru baca, memang tak baca dah, sibuk dengan lemang ketupat. Bulan lepas kita dah baca sedikit bab zikir-zikir yang disyariatkan pada hari raya, walaupun bulan lepas kuliah kita pada pilihan raya, bukan hari raya, pilihan raya. Tapi kali ini kita akan sambung lagi. Hari itu kita dah baca tentang waktu-waktu dan tempat-tempat yang disunatkan takbir padanya, sama ada takbir raya ataupun raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Maka sambungan daripada tu, fasal yang berikutnya adalah pada pensyariatan takbir setiap kali solat pada hari-harinya, pada hari-hari raya itulah. Bila yang disyariatkan takbir itu solat yang macam mana? Adakah semua jenis solat ataupun solat tertentu saja? Okey. Jadi kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. I'lam anna takbira masyru'an ba'da kulli salatin tusalla fi ayyamit takbir sawa'un kanat faridatan aw nafilatan aw salata jinazatin wa sawa'un kanatil faridatu muaddatan aw maqdiyatan aw manzuratan. Okey, ketahuilah bahawasanya takbir dia syariatkan setiap selepas daripada solat yang disolatkan pada hari-hari takbir. Hari-hari takbir ni apa dia? Hari raya Aidilfitri cuma pada malam raya, dan sampai pagi raya tu Aidil Adha mula daripada 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 9 Zulhijjah sehari sebelum raya, paginya, lepas subuh. Hari tu kita dah bincang bulan lepas subuh hari Arafah, lepas subuh 9 Zulhijjah sampai asar 13 Zulhijjah. Jadi disebutkan di sini pada setiap solat. Dan kalau setiap solat tu apa dia? Dijelaskan lagi oleh Imam An-Nawawi, takut masih lagi orang keliru. Setiap solat, sama ada solat itu solat fardu
ataupun solat sunat ataupun solat jenazah, dan sama ada solat fardu itu tunai ataupun qada ataupun nazar. Senang ceritanya, semua jenis solat, kan? Tak kira, kita biasa semayang 5 waktu yang kita takbir kan. Lepas semayang 5 waktu tu kita takbir. Lepas kita semayang sunat duha ke, lepas kita semayang sunat apa-apa yang lain, kita tak takbir. Sebenarnya sepanjang hari raya tu, setiap kali lepas solat, tak kira solat fardu maupun solat sunat, boleh kerana kebiasaan kita solat tu lepas takbir, lepas solat fardu saja kita takbir. Saya ada dengar juga ustaz-ustaz yang sebut benda tu juga, lepas solat fardu takbir, hanya lepas solat fardu. Cuba kita baca betul-betul. Imam Nawawi sebut secara jelas kat sini, bukan solat fardu saja, solat sunat pun takbir, bahkan solat jenazah pun takbir juga lepas solat jenazah. Ini mungkin pelik sikit kan dekat masyarakat kita, kalau lepas solat jenazah pun takbir juga, yang meninggal waktu raya kan. Jadi takbir juga sebenarnya. Apa saja jenis solat, bahkan kalau kita qada solat kita yang terlepas dulu-dulu pun, lepas qada tu takbir juga, sepanjang hari raya tu, daripada 9 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. Wa fi ba'dhi hadha khilafun laysa hadha mawdi'a bastihi walakinna as-sahiha ma dzakartuh wa alayhi al-fatwa wa bihi al-amal. Dan sebahagian daripada perkara yang kami sebut ini ada khilaf, bukanlah di sini tempat untuk kita bentangkannya, akan tetapi yang sahih adalah apa yang aku sebutkan, dan begitulah fatwa dan dengannya lah beramal. Maksudnya yang kita sebut tadilah, semua jenis semayang, semua jenis semayang, lepas semayang takbir. Okey. Walau kabbara al-imamu ala khilaf i'tiqadil ma'mum bi an kana al-imamu yara takbira yawm Arafah aw ayyam at-tashriq wal ma'mumu la yarahu aw aksahu fahal yutabi'uhu am ya'malu bi'tiqadi nafsihi fihi wajhani li ashabina al-asahhu ya'malu bi'tiqadi nafsihi li'anna al-qudwata qata'at bis-salami min as-salah بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم فإنه يتابعه من أجل القدوة. Okey. Kalaulah imam bertakbir berbeza dengan i'tikad makmum, maksudnya makmum punya pelajaran dia yang dia percaya, yang dia tahu bahawasanya waktu ni tak takbir tapi imam takbir. Contoh, imam takbir daripada 1 Zulhijjah ataupun imam takbir pada hari Arafah. Dia ingat takbir cuma pada malam raya, pada hari raya, macam orang kita banyak macam tu. Sebenarnya takbir disunatkan daripada hari Arafah 9 Zulhijjah. Pagi tu lagi dah takbir. Tapi bila imam takbir dia terkejut, kata Aid belum raya lagi. Imam ni tak sabar nak raya, dia rasa macam tu. Jadi apa yang dia buat, adakah dia ikut imam ataupun dia ikut kepahaman dia, ataupun sebaliknya, dia percaya takbir patutnya tapi imam pula tak takbir. Dia dah belajar kitab al-Adhkar, dia tahu hari Arafah dah disunatkan takbir, sekali imam pula tak takbir, imam tak belajar. Banyak je macam ni. Jadi imamnya tak belajar, makmum yang rajin belajar. Jadi imam tak takbir, makmum nak takbir ke tidak? Jadi apa kata Imam An-Nawawi? Dia kata dekat sini ada 2 wajah, ada 2 pandangan bagi ulama mazhab Syafi'i. Pandangan yang lebih sahih adalah dia ikut apa yang dia percaya, apa yang dia belajar, kerana ikut imam itu telah terputus dengan salam selepas daripada solat. Maknanya kan, bila imam bagi salam aja dah terputuslah hubungan kita dengan imam. Kita sebagai makmum, imam bagi salam, habislah. Mana ada lagi hubungan kita dengan dia, sebab dah bagi salam.
Jadi kalau dia takbir ke, dia tak takbir ke, kita takbir ke, kita tak takbir ke, tak ada kaitan dah. Tak ada masalah. Kan? Sebab semayang dah habis. Cumanya itu kalau dia tak takbir. Kalau dia takbir pada solat hari raya, macam mana pula? Macam mana pula kalau dia takbir pada solat hari raya lebih daripada apa yang dilihat oleh makmum? Maka disebutkan dari Manawi kat sini, maka makmum itu ikutlah dia dengan sebab yang ni ketika semayang raya, ketika semayang raya. Ketika semayang raya, kalau dalam solat tu lain. Kalau lepas solat takbir tak payah ikut. Kalau kita rasa kita punya belajar dah tak ada dah takbir, kan? Contoh tuan-tuan pergi ke duduk di Saudi contohnya, waktu Aidil Adha dia orang akan takbir daripada 1 Zulhijjah lagi, kan? Kita takbir daripada 9 Zulhijjah. Jadi dia orang takbir daripada 1 Zulhijjah awal. Jadi adakah kita takbir juga bila dia orang takbir? Jawapannya tak. Kita tak payah takbir. Sebab yang kita belajar takbir mula daripada 9 Zulhijjah. Nak takbir juga silakanlah, bukan dosa. Tapi tak disunatkan untuk kita takbir sekali. Sebab yang kita belajar 9 Zulhijjah. Maknanya dia orang ikut mazhab dia orang mula daripada 1 Zulhijjah. Tak apalah, berlapang dada. Kan? Tetapi berbeza kalau tengah semayang. Kalau semayang raya, imam takbir lebih lagi daripada apa yang makmum tahu. Imam takbir rakaat yang kedua 7 kali contohnya. Kita belajar takbir dalam semayang raya 5 kali rakaat kedua, kan? Rakaat pertama 7 kali. Jadi kata kalau imam takbir lebih, jadi kita ikut tak? Yang itu kita ikut. Yang itu ikut. Sebab apa ikut? Sebab kita dalam semayang. So dalam semayang kita ikut imam. Yang takbir yang kita sebutkan tak apa ikut ni yang lepas semayang. Sebab lepas semayang dah terputus hubungan. Ya, bila dah terputus hubungan, dah tak ada lah, kan? Tak payahlah ikut. Itu beza antara dalam semayang dengan luar semayang. Okey, seterusnya. Fi takbirati salatil aidin wa khutbataihi wa bayani ma fi dhalika min adhkar. Fasal pada takbir-takbir solat raya dan 2 khutbahnya, dan menerangkan apa yang demikian daripada zikir-zikir. Wa sunnatu an yukabbira fi salatil aidi qabla al-qira'ati takbiratin zawaid. Disunatkan takbir pada solat hari raya. Dalam solat raya tu, ini yang kita bincang tadi, berapa kali takbir? Okey, takbir pada solat hari raya sebelum baca Fatihah, beberapa kali takbir yang ditambah. Ada tambahan takbir. Ini semua kita dah buat setiap kali sembahyang raya. Maka bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali takbir selain takbir iftitah. Takbir iftitah ni apa dia? Takbiratul ihram. So takbiratul ihram 1, lepas tu tambah lagi 7. Takbiratul ihram tu tak termasuk. Takbiratul ihram 1, lepas tu baru tambah 7 takbir. Manakala pada rakaat yang kedua 5 takbir selain daripada takbir bangun daripada sujud. Macam tadi juga, maknanya bangun daripada sujud Allahu Akbar, baru tambah lagi 5. Ini pun kadang-kadang ada yang keliru, sebab dikira kan dah 1 dah, tak masuk. Jadi takbiratul ihram dengan takbir bangun daripada sujud tu tak termasuk. Dia memang solid yang tambahan tu 7 dan 5. Okey. Kita sebagai makmum biasanya senang aja, ikut aja imam. Tapi macam tahun lepas, 2 tahun lepas, bila kita kena semayang dekat rumah masing-masing, semayang raya, dah mula pening. Kan? Berapa kali takbir dah. Kan? Dah mula lupa. Okey, seterusnya. Wa yakunu takbiru fil ula ba'da du'a istiftah wa qabla ta'awuz. Dan takbir pada rakaat yang pertama selepas doa istiftah. Doa iftitah. Istiftah tu doa iftitah lah. Selepas doa iftitah. Maknanya angkat takbiratul ihram, terus baca doa iftitah dulu. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukrata wa asila, sampai habis, barulah Allahu akbar. Jadi yang
rakaat yang pertama takbir dia lambat sikit lah, takbir yang tambahan tu lambat sikit sebab ada doa iftitah dulu. Angkat takbiratul ihram, baca doa iftitah, baru takbir 7 kali. Lepas takbir 7 kali baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu lepas takbir 7 kali. Jadi takbiratul ihram, doa iftitah, takbir 7 kali, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudiannya pada rakaat yang kedua sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga. Cuma dia tak ada doa iftitah dah lah kan. Jadi rakaat kedua bangun-bangun terus takbir 5 kali. Okey. Wa yustahabbu an yaqula baina kulli takbirataini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Digalakkan untuk dibaca pada antara dua takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi semua kita dah belajar. Dan biasanya imam kita galakkan untuk ingatkan pada setiap kali sebelum sembahyang raya sebab banyak orang lupa kan. Jadi sebelum sembahyang raya imam akan ingatkan ataupun pengurusi masjid akan ingatkan kan, tuan-tuan kaifiat sembahyang raya kan, dia akan ajar supaya semua ingat. Ialah sembahyang cuma 2 kali setahun kan, mana nak ingat kadang-kadang. Jadi perlu diingatkan oleh imam. Macam tu juga macam sembahyang jenazah kadang kan, sembahyang jenazah pun biasa imam akan ingatkan macam mana cara dia sebab biasa je orang lupa macam mana nak buat. Jadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, begitulah yang dikatakan oleh jumhur ulama mazhab Syafi'i. Majoriti ulama mazhab Syafi'i kata begitu. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i pula kata lain. Bacaan dia adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, tapi yang kita biasa baca itulah bacaan majoriti ulama mazhab Syafi'i. Wa qala Abu Nasr ibn Sabbagh wa ghairuhu min ashabina in qala ma'tadahu an-nas fa hasan wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kalau dikatakan, kalau dibacakan apa yang dibiasakan oleh manusia, maka okey je oleh orang ramai. Orang ramai biasa baca Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila pun okey je, tak ada masalah. Ini bukan tempat kita lah. Tempat kita memang dah diajar baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tapi ada sebahagian tempat orang ramai dia dah terbiasa antara takbir tu Allahu akbar, dia akan baca Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca yang tu macam doa iftitah kan. Jadi boleh ke tak? Jawapannya pun boleh, tak ada masalah. Kata ulama okey, bagus saja. Wa kullu hadza ala tausi'ah. Ini semuanya adalah berdasar pada kelapangan. Maknanya lapang, isu dia bukan isu yang perlu diperketatkan kan? Maknanya kalau dia nak baca yang ni pun boleh, nak baca yang itu pun boleh, tak ada masalah. Wala hajra fi syai'in minhu, tak ada larangan pada sesuatu pun daripadanya. Walau taraka jami'a hadza dzikri wa taraka takbiratis sab'a wal khamsa sahhat salatuhu wa la yasjudu lisahwi. Bahkan kalau ditinggalkan semua zikir tadi, bahkan bukan setakat zikir-zikir tu dia tinggalkan, takbir yang 7 dan 5 tu pun dia tak buat, maknanya dia sembahyang sunat raya macam sembahyang sunat biasa. Ini pun soalan yang ditanya banyak hari tu waktu sembahyang raya sendiri-sendiri kat rumah dulu tu kan, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, bila kita sembahyang raya sendiri-sendiri kat rumah ni pun ada orang tanya, dia kata ustaz macam mana saya datang sembahyang raya lupa nak takbir yang tambah-tambah tu, jadi sembahyang sunat tu macam biasa je, 2 rakaat macam sembahyang sunat duha biasa je. Jadi apa hukum dia? Kat sini jelas sebut, kalau ditinggalkan semua jenis takbir tu, takbir yang 7, takbir 5, bacaan-bacaan antara takbir tu semua ditinggalkan, sah solatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi pun tak payah kan? Walaupun dah tayat akhir teringat, kenapa sembahyang raya aku pendek je ni, loh aku tak takbir tambah, patutlah contohnya
Nak sujud sahwi ke? Tak payah. Tak payah sujud sahwi. Sah solat dia. Walakin fatathul fadilah. Akan tetapi luputlah daripada dia kelebihannya. Maknanya kan lebih baiknya takbir 7 dan 5 itu. Tapi kalau tak buat, terluputlah. Itu je lah. Dapat semayang raya tu sah, tapi terluputlah fadilatnya. Walau nasiyat takbirati hatta ftataha al-qira'ata lam yarji' ila takbirati 'ala al-qawl sahih. Kalaulah lupa nak takbir sampai dah mula bacaan Fatihah. Ni pun biasa juga berlaku. Lagi-lagi rakaat yang kedua. Kadang imam kan, rakaat yang kedua dia terlupa. Dia dah bangun, dia dah terbiasa kan, Allahu Akbar, berdiri je, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ni sembahyang raya, patutnya takbir 5 kali. Nak takbir ke nak sambung bacaan Fatihah tu? Ini pun selalu juga berlaku. Jadi jawapannya disebut oleh Imam Nawawi, kalau terlupa sampai dah mula bacaan Fatihah, maka tidak kembali kepada takbir tadi, mengikut pandangan yang sahih. Bagi Imam Syafi'i ada pandangan yang lemah mengatakan kembali kepada takbir. Ada dua pandangan, tapi pandangan yang kata kembali itu pandangan yang lemah. Yang kuatnya tak payah. Jadi makmum kat belakang pula tak payahlah sibuk nak ingatkan imam tu. Kan imam dah start baca Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Makmum pula kan, dia tolong ingatkan imam tu, imam lupa ni sembahyang raya kan, Allahu Akbar lagi kan. Imam pun pening. Tak payah kan, tak payah diingatkan imam tu, sebab takbir tu kan sunat. Imam tinggal, dah lah selesai. Dia dah start baca Fatihah, habiskan aja. Tahun depan tak payah ambil dia lagi sembahyang raya kan. Gitu je lah. Dah tak payah, tak perlu dah. Tak perlu nak kembali kepada takbir tadi. Selesai. Wa ammal khutbatan, ada pun 2 khutbah. Khutbah raya tu. Lepas sembahyang raya khutbah kan. Maka disunatkan untuk takbir pada pembukaan khutbah yang pertama itu 9 kali dan khutbah yang kedua 7 kali. Ini yang biasa kita dengar khatib akan mula dengan takbir dulu tu. Kan khutbah raya khatib akan mula Allahu akbar 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 Allahu akbar. Kan biasa khatib dia akan mula dengan takbir dulu. Itu bukan saja-saja nak bagi best khutbah tu kan. Kata nak bagi sedap khutbah kot kan. Bukan begitu. Memang disunatkan takbir itu 9 kali pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada pembukaan khutbah yang kedua. Okey. Selesai. Kemudiannya nak baca apa waktu sembahyang raya? Wa ammal qira'atu fi salatil 'idi faqad taqaddama bayanu ma yustahabbu an yaqra'a fiha fi babi sifati adhkaris salah. Adapun bacaan pada solat raya telah dijelaskan penerangannya pada apa yang digalakkan untuk dibaca padanya dalam bab sifat zikir-zikir solat. Dah bincang dah sebelum ni, iaitu dibaca pada rakaat yang pertama selepas baca surah Fatihah, surah Qaf, dan selepas Fatihah rakaat yang kedua surah Iqtarabatis Sa'ah. Okay. Tapi jarang imam baca ni. Betul? Jarang kan? Maknanya sunnahnya begitu. Okey. Kalau tak nak baca yang dua ni macam mana? Sebab orang dah lapar nak makan. Semaya raya dia dah kan, kita tak digalakkan makan dulu kan. Jadi makan tu lepas sembahyang raya. Jadi dah lapar dah ni, imam pula baca panjang. Jadi gantinya apa? Wa insya'a fil ula sabbihisma rabbika wa fi thaniyah hal ataka hadithul ghashiyah. Itu ganti dia. Ganti dia adalah sabbihis dengan al-ghashiyah. Al-a'la dan al-ghashiyah.
Itu ganti dia. Jadi imam pun kena belajar bab ni sebenarnya. Sebab saya biasa juga pergi semayang raya kan, kita jadi makmum, imam bantailah macam-macam jenis bacaan kan, surah, bukan surah pun dia baca yang tengah-tengah ayat kan, ayat mana-manalah, surah Baqarah ke surah Ali Imran ke kan, dibaca. Sebenarnya yang digalakkan dia baca surah Qaf sepatutnya. Kalau tak nak maka baca Al-A'la, itu ganti dia kan, Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Saya pernah semayang kat masjid ni kan, ni dululah cerita dulu. Saya khutbah tapi orang lain jadi imam kan. Lepas semayang raya tu jumpa dengan jemaah kan, salam. Ada satu orang Arab tu datang, dia tegur, dia kata salah tadi baca semayang. Macam mana aku jadi makmum pun dia tahu aku salah. Dia kata kau terbalik tadi, rakaat pertama kau baca Ghasyiyah, rakaat kedua kau baca Al-A'la. Saya jadi makmum, saya rasa imam tu betul lah, saya rasa dia yang salah. Tapi tak apalah, saya jawab kan dia, aku bukan jadi imam tadi, macam mana kau tahu aku baca salah? Oh bukan kau yang jadi imam? Bukan, imam orang lain. Saya selalu kalau khutbah saya tak jadi imam. Jadi imam tu saya rasa betul dah, tapi mungkin dia lah, wallahu alam lah, tak tahulah betul ke tidak, ke saya pun tak perasan. Tapi senang ceritanya, rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghashiyah. Okey, selesai. Yang ketarabati sa'ah tadi surah apa? Surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Okey, bab yang seterusnya, bab zikir-zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Babul adhkari fil ashril awal min Zulhijjah. Sama juga macam tadi, walaupun perbincangannya lambat lagi. Sekarang kita baru bulan Jamadil Awal, nak tunggu sampai bulan Zulhijjah lambat lagi. Tapi ialah sebagai kita kata, sebab kita baca kitab kan, memang kena ikut susunan lah, tak maulah ke belakang ke depan pula. Okay, jadi terus kita baca, qala Allah Ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Okay, ayat daripada suratul Hajj, Allah Ta'ala firman, mereka mengingati nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Fi ayyamin ma'lumat, hari yang tertentu tu apa dia? Qala Ibnu Abbasin والشافعي والجمهور هي أيامul ashr. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Syafi'i dan juga majoriti ulama mengatakan ayyamim ma'lumat itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi maknanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah memang digalakkan untuk banyakkan berzikir. Wa'lam annahu yustahabbu al-iktharu min al-adhkari fi hadzal 'ashri ziyadatan 'ala ghairihi. Digalakkan banyakkan berzikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih daripada hari-hari yang lain. Memang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni biar jadi pesta ibadah. Orang kita kurang sikit dalam bab ni. 10 hari pertama bulan Zulhijjah sepatutnya kita dah tanda dalam kalender 1 Zulhijjah tu besar-besar. Sebab 1 sampai 10 Zulhijjah digalakkan banyak berzikir. Dan digalakkan pula daripada demikian pada hari Arafah lebih daripada 10 hari pertama itu. Jadi 1 sampai 10 digalakkan banyakkan berzikir, 9 Zulhijjah lebih daripada 1 sampai 10 tadi. Maknanya 9 paling banyak. Tapi 1 sampai 10 lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Lagi rawaina fi sahih al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi qalu walal jihad fi sabilillah qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Hadha lafzu riwayat al-Bukhari wa huwa sahih.
Dan kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih afdal dilakukan daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat pun bertanya, walal jihad, hatta jihad sekalipun ke? Maknanya jihad pun tak boleh kalahkan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi SAW jawab, walal jihadu fi sabilillah, walaupun orang yang berjihad, illa rajulun, kecuali seorang lelaki yang keluar berperang, berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya dan hartanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya mati syahid lah. Dah keluar tak balik langsung. Itu je orang yang lebih afdal daripada amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rugilah kita nak berjuang malas lepas tu 10 hari pertama bulan Zulhijjah pun tak ambil kesempatan, relax aja, tunggu raya je. Raya 10 Zulhijjah barulah kelang kabut balik kampung dan sebagainya, maka rugilah. Dalam riwayat Imam Tirmizi pula, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyamil 'ashar, tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, 10 hari bulan Zulhijjah. Wa fi riwayat Abi Dawud mislu hadhihi illa annahu qala min hadhihi al-ayyam, yakni al-'ashar. Tak apalah, sama juga dengan riwayat-riwayat yang lain, kita ringkaskan. Okay. Terus pergi pada hadis yang berikutnya. Wa rawaina fi kitab Tirmizi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dha'afa Tirmizi isnadahu. Okey, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku mengatakannya dan juga para nabi yang terdahulu daripada aku mengatakannya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Okey, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi ini Imam Nawawi ambil menunjukkan pada hari Arafah kena lebihkan lagi. Dan hadis ni tak sebut bagi orang yang berada di Arafah saja yang menunaikan haji. Jadi maknanya walaupun kita berada dekat Malaysia sekalipun, hari Arafah tu bila? 9 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah disunatkan banyakkan berdoa. Itu sebaik-baik doa disebutkan. Kemudiannya kami riwayatkan dalam Muwatta Imam Malik dengan isnad yang mursal dengan sedikit pengurangan pada lafaznya, iaitu lafaznya adalah sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah, paling afdal doa adalah pada hari Arafah, dan yang paling afdal aku mengatakan serta nabi-nabi sebelum daripada aku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sampai kepada kami daripada Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwasanya beliau melihat seorang yang meminta, annahu ra'a sa'ilan yas'alun nasa yauma Arafah, ada seorang tu minta orang lain pada hari Arafah, minta tolong orang pada hari Arafah. Maka faqala ya ajiz, maka beliau berkata, wahai orang yang lemah, pada hari ini diminta selain daripada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, kau ni hari Arafah pun kau minta orang lain, kau minta orang, mintalah pada Allah. Macam itu. Saya teringat pada hari Arafah 2019, Syekh Fahmi Zamzam, Allah yarham, di pagi Arafah tu, hari Arafah tu, dia nak kopi, dia cari kopi, minta dekat apa namanya ni, bukan dia minta tapi orang yang offer lah, dia nak carikan kopi, dia pun okey lah, carikanlah kopi. Cari kopi tak ada pula.
Kan kat luar air panas tak ada. Jadi cari kat kemah lain, cari kat kemah lain. Jadi orang-orang ni duk cari. Lepas tu dapat tu jauh kopinya. Kemah yang jauh lah baru dapat. Jadi bila dia orang patah balik ke kemah tu, tengok Syekh dah tengah minum kopi dah. jadi dia orang pun kata, dia kata, macam mana pula Syekh lagi cepat lagi daripada kita orang. Dan Syekh Fahmi kata, dalam hadis ada sebut, banyak ulama sebut kan, bahawasanya nak minta pada hari Arafah, minta pada Allah, jangan minta pada manusia. Ni Allah Ta'ala nak ajar kita, kata. Memang macam inilah contohnya disebutkan oleh Sayyidina Salim bin Abdullah. Dia kata bila dia tengok orang minta pada orang lain pada hari Arafah, dia akan marah, dia akan tegur. Dia kata, kau ni hari Arafah pun kau minta ke orang, mintalah pada Allah. Jangan minta pada orang, jangan minta pada manusia. Apa-apa pun minta pada Allah, atas secawan kopi. Gitu sekali. Jadi tiba-tiba je dia kata ada orang hantar. Tak minta tak apa, minta pada Allah je, ya Allah aku nak kopi. Tiba-tiba datang orang hantar kopi. Itu Syekh Fahmi punya cerita. Okey. Seterusnya, waqala al-Bukhari fi sahihi kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbiran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertakbir di kubahnya, maknanya di kemah dia di Mina. Sayyidina Umar takbir dekat kemah dia dekat Mina. Takbir dia tu didengari oleh orang di masjid, lalu orang di masjid pun ikut takbir. Dan kemudiannya orang yang di pasar pun takbir juga, sampai bergegar Mina itu dengan bacaan takbir. Maknanya semua bertakbir pada di Mina. Di Mina ni maksudnya waktu mereka bermabit lah, waktu mabit di Mina. Semua pakat bertakbir. Qala al-Bukhari wa kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum yakhrujani ila as-suqi fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Imam Bukhari kata Sayyidina Ibn Umar dan Sayyidina Abu Hurairah, dua orang sahabat Nabi ni, mereka keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan mereka bertakbir. Dan orang ramai pun bertakbir sekali. Jadi diorang ni pergi ke pasar bukan nak beli barang. Memang tujuan dia pergi ke pasar untuk ingatkan orang untuk mengingati Allah. Jadi mereka bertakbir dekat pasar supaya orang pun ikut sama. Jadi benda ni pun boleh dilakukan. Mungkin siapa-siapa yang ada kedai, ada berniaga kat mana-mana kan, bagus juga pasang je lah kan. Zaman sekarang ni kan boleh pasang je, pasang lah, pasang radio ke, pasang CD ke, pasang tape ke yang berkaitan dengan zikir pada Allah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni memang kena banyakkan zikrullah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni bagi lain daripada yang lain. Saya pernah pesan pada seorang tokek stesen minyak kan, pengusaha stesen minyak, dealer ni kan. Jadi dia ni ada stesen minyak. Dia kata biasa dia pasang radio. Dia pasang radio macam-macam jenis radio lah, macam-macam channel dia pasang dekat speaker dekat stesen tu. Jadi kalau pergi stesen je memang dengar radio gitu kan. Saya kata 10 hari pertama bulan Zulhijjah lah paling kurang. Saya kata kalau tak sepanjang tahun pun 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu pasang zikir. Pasanglah zikir munajat ke, pasanglah apa-apalah, Hafiz Hamidun zikir terapi ke apa benda kan, pasanglah kan sepanjang-panjang 10 hari pertama tu. Letaklah playlist, buat playlist kita sendiri, semua playlist semua zikir-zikir saja kan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Biar orang datang tu dia rasa lain, ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah kan, biar dia tahu kata ini dah masuk dalam pesta ibadah. Allahu a'lam. Jadi pada bulan depan insya-Allah kita akan sambung tajuk yang lain, iaitu berkaitan dengan solat gerhana pula. Solat gerhana. Lepas solat gerhana baru pergi pada solat minta hujan. Insya-Allah. Ada soalan, Ustaz, kalau hari Arafah 9 Zulhijjah
Berbeza dengan Saudi, kita kena ikut hari Arafah tempat kita ya untuk lebihkan zikir atau amalan. Ya, ulama menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang mana berlaku sehari sebelum hari raya Aidiladha. Tidak kira di mana kita berada. Jadi mana kita berada, satu hari sebelum raya itu dipanggil hari Arafah, walaupun kita tak berada di Arafah. Jadi maknanya dia adalah nama lain bagi 9 Zulhijjah. Kenapa dinamakan 9 Zulhijjah tu hari Arafah? Sebab orang pergi Arafah. Jadi kalau kita tak pergi Arafah pun, hari 9 Zulhijjah tu dinamakan hari Arafah. Jadi yang digalakkan untuk berdoa itu bukan untuk orang yang ada ke Arafah saja, orang yang hidup pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu yang disunatkan banyakkan berdoa, berpuasa sunat dan sebagainya. Jadi nama 9 Zulhijjah tu hari Arafah. Tak kiralah orang berwukuf di Arafah bila. Yang pentingnya 9 Zulhijjah tu kita disunatkan berpuasa dan disunatkan untuk banyakkan berdoa dan berzikir. Sebab orang yang pergi haji, dia tak disunatkan puasa. Jadi bermakna sebenarnya tak ada kaitan pun dengan diorang. Puasa Arafah tu, puasa dipanggil sebagai puasa Arafah, puasa hari Arafah. Orang pergi menunaikan haji tak disunatkan puasa. Yang disunatkan puasa adalah orang yang tak pergi haji pada tahun tu. Jadi ikut dekat mana kita berada, bukan ikut diorang. Sebab diorang pun tak puasa. Kita puasa ikut tempat kita. Jadi dah tempat kita 9 Zulhijjah bila, hari itulah kita berpuasa, dan hari itulah yang disunatkan untuk kita banyakkan beribadah. Wallahu a'lam. Itu sedikit soalan yang ada. Jadi zikir-zikir pada solat gerhana ni panjang untuk kita bincangkan. Jadi nanti kita bincang insya-Allah pada bulan depan. Dan tuan-tuan, bila kita dapat baca hadis Nabi SAW, ada satu perkara yang perlu kita ingat, bahawasanya kita dapat mendengar hadis itu daripada perkataan yang asal yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan satu nikmat yang besar bagi kita umat akhir zaman. Kita tak jumpa Nabi SAW secara fizikal pada hari ini, tapi kita dapat mendengar perkataan Nabi SAW. Itu pasal saya usahakan juga untuk baca yang dalam bahasa Arab, bukan terjemahan semata-mata. Sebab kita nak mendengar seperti mana yang diucapkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kalau perhatikan umat-umat Nabi yang terdahulu, mereka tak dapat benda ni. Tak ada ucapan-ucapan Nabi-Nabi mereka yang direkodkan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi-Nabi mereka. Sama ada kerana dah diselewengkan, kitab-kitab mereka dah diselewengkan, ataupun juga kerana telah diterjemahkan. Kalau kita tengok bahkan buku seperti Bible sekalipun, dia bukannya daripada kitab Injil yang asal. Satu, sebab dah diselewengkan. Yang keduanya, sebab diterjemahkan, yang mana daripada bahasa yang asal pun dah tak ada ataupun dah tak dibaca. Begitu jugalah dengan kitab Taurat, pun tak dibaca daripada bahasa yang asal, bahkan dah diselewengkan pula lagilah. Tapi bila kita dapat baca Al-Quran, kita dapat baca hadis Nabi SAW, kita dapat baca dan dengar daripada bahasa yang asal yang dibacakan oleh Nabi SAW. Itu satu nikmat yang besar untuk kita. 1400 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, kita masih lagi berpeluang untuk dapat benda ni. Nikmat sebenarnya. Kita dah duduk kat sini, Nabi tak pernah sampai Kota Damansara ni pun, tetap kita dapat dengar hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang mencintai, dia pasti akan jadi seronok, sebab dia mencintai. Apa saja yang ada kaitan dengan apa yang dia cintai itu, dia akan rasa seronok, dia akan rasa indah. Walaupun mungkin dia tak faham pun, tapi sebab yang dibacakan itu adalah perkataan kekasihnya, maka dia jadi seronok, jadi indah. Jadi pagi-pagi kita pada hari ini, Allah Ta'ala kurniakan taufik itu. Allah Ta'ala perkenankan kita dapat dengar
hadis-hadis Nabi SAW. Tak kira lah sama ada benda tu sempat kita amalkan ataupun tidak. Raya tahun depan belum tentu kita hidup, kita pun tak tahu kita ada lagi ke tidak kan. Kita baca hari ni pasal raya, belum tahu lagi kita ada ke tidak pada hari raya tu. Macam tu juga pada bulan depan nak baca kitab tentang cerita tentang gerhana, belum tentu lagi gerhana yang berikutnya kita hidup kan. Satu lagi, solat minta hujan, tempat kita hujan setiap hari kan. Bahkan semalam siap doa sembahyang hajat minta jauhkan daripada bencana banjir dan sebagainya. Jadi maknanya bila nak sembahyang minta hujan tu pun kita tak tahu kan. Tapi kita baca, salah satu nikmatnya adalah bila kita dapat mendengar hadis-hadis Nabi SAW dan pasti adanya keberkatan di situ. Jadi wallahu alam, rasanya cukup setakat itu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.